coronavirus atau lebih dikenali sebagai COVID-19. Malaysia juga tidak tergali daripada virus ini. Pihak kerajaan telah melakukan berbagai cara untuk menangani masalah ini. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, IG dan Twitter bagi melaporkan atau memastikan semua pihak cakna akan situasi ini. Pihak kerajaan dan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia menggunakan pendekatan ini kerana statistik menunjukkan pengguna media sosial di Malaysia amatlah tinggi. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, media bermaksud alat atau pengantara komunikasi dan perhubungan, manakala sosial bermaksud segala hal yang berkaitan dengan masyarakat. Menurut pandangan barat, Andrews Kaplan dan Michael Handlin mendefinisikan media sosial sebagai satu kelompok aplikasi berasaskan internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan yang membolehkan penciptaan dan pertukaran. Dengan cara ini, maklumat dapat disampaikan dengan cepat dan tepat. Namun, pengurusan masa yang tidak efektif juga membawa kepada peningkatan penggunaan media sosial dalam kalangan rakyat Malaysia. Saya datangkan pula definisi pengurusan masa. Pengurusan masa pula ialah mampu menguruskan masa secara berkesan bagi melakukan aktiviti harian dan merasa berpuas hati dengan apa yang dilakukan. Pengurusan masa yang berkesan merupakan ciri penting dalam gaya hidup yang sihat. Terdapat beberapa kelebihan apabila kita menggunakan media sosial ini dengan baik, di samping pengurusan masa kita dalam keadaan baik. Yang pertama ialah kita dapat mengetahui perkembangan terkini terus masa dari masa ke masa. Pada setiap hari, Kementerian Kesihatan akan membuat persidangan secara langsung perkembangan terkini kes COVID-19 di Malaysia. Pihak kementerian juga menyiarkan di akaun rasmi media sosial seperti Facebook, Twitter dan Telegram. Oleh itu, masyarakat boleh mengakses dan mengetahui maklumat tersebut dengan mudah hanya di hujung jari. Di samping itu, banyak sektor pekerjaan terkesan dengan situasi terkini. Ada pekerja yang terpaksa dibuang kerja lalu hilang mata pencarian mereka. Oleh itu, mereka mulakan perniagaan kecil-kecilan untuk menyara hidup diri dan keluarga. Dengan adanya media sosial, mereka boleh membuat kehebahan dan promosi untuk menarik pelanggan. Pelanggan juga hanya berhubung dengan peniaga melalui media sosial untuk sebarang pertanyaan atau membuat tempahan. Hal ini juga memudahkan proses jual beli antara peniaga dan pelanggan kerana segala proses hanya dilakukan di hujung jari. Seterusnya, ia boleh dijadikan alat bagi membantu dalam pendidikan. Seperti yang kita tahu, kerajaan telah mengarahkan supaya sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi ditutup bagi mengurangkan kebolehjangkitan virus kepada orang awam. Kesan daripada itu, pengajian tidak dapat dilaksanakan secara fizikal dan alternatifnya ia dilaksanakan secara maya. Terdapat banyak platform yang boleh digunakan bagi melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, antaranya WhatsApp, Telegram, Google Meet, Microsoft Teams, Padlet, Webex dan sebagainya. Selain daripada kebaikan yang diperoleh, terdapat juga keburukan apabila seseorang itu menyalahgunakan media sosial. Ada sesetengah individu yang tidak bertanggungjawab memanipulasikan maklumat dan menyebarkan kepada orang awam. Lazimnya, maklumat palsu tersebar dengan lebih pantas daripada maklumat yang benar. Bagi orang yang kurang berpengetahuan tentang sesuatu perkara itu, mereka akan mempercayai maklumat tersebut dan membuatkan masyarakat berasa takut. Ataupun penyebaran mitos mengenai COVID-19. Sebagai contoh, apabila kita minum air panas, ia akan menyahkan virus COVID-19 tersebut. Walhal perkara tersebut tidak betul. Mereka tidak menggunakan logik akal dalam mengeluarkan fakta yang salah. Seterusnya, ada juga individu yang mengumpat, mengata, mengeji dan saling menjatuhkan antara satu sama lain serta merendahkan aib dan kelemahan orang melalui media sosial. Jika anda menulis perkara yang negatif pada posting seseorang itu, ia akan membuatkan orang itu merasa terhina dan sedih. Sebagai contoh, mendoakan perkara yang buruk kepada orang lain, mengkecam petugas barisan hadapan yang telah banyak berbakti kepada negara. Mereka ini sejenis yang suka membuat andaian sendiri kepada seseorang itu, padahal perkara itu tidak benar. Seterusnya, penggunaan media sosial yang salah boleh menjadikan seseorang itu ketagih. Dengan ini, pembeziran masa berlaku kerana mereka menghabiskan masa dengan melakukan perkara yang tidak berfaedah dan melalaikan, seperti main permainan video tanpa kawalan atau mengakses pornografi hingga mengabaikan tanggungjawab. Lebih ketara yang sering berlaku apabila kita berada di restoran sambil menunggu makanan sampai ke meja.
masing-masing dengan gadget mereka. Ini membuatkan kita kurang komunikasi dan pasif antara keluarga, rakan dan sekeliling kita. Kesinambungan daripada keburukan yang telah dikongsikan sebentar tadi, secara redaktifnya terdapat kaedah-kaedah untuk menangani masalah-masalah tersebut. Kaedah ini saya bagikan kepada dua skop, iaitu kepada skop yang kecil kepada institusi kekeluargaan dan skop yang besar kepada umum dan pihak berkuasa. Kita pergi kepada skop yang kecil, iaitu di mana kaedah yang paling mudah untuk kita aplikasikan ialah pengawasan ibu bapa yang lebih ketat. Mana ibu bapa perlu memastikan anak-anak mengikut panduan saranan penggunaan media sosial yang telah ditetapkan, iaitu 2 jam bagi kanak-kanak dan 3 jam bagi remaja agar anak-anak ini tidak ketagihan media sosial. Selain itu, ketua keluarga iaitu ayah ataupun suami perlulah memainkan peranan yang penting dengan melebihkan aktiviti bersama keluarga seperti mengadakan aktiviti spiritual kerohanian seperti tadib, tarbiyah dan ta'lim bersama anak-anak dan melakukan aktiviti beriadah yang lebih banyak memberi manfaat bagi mengelakkan terlalu banyak masa dihabiskan di media sosial. Jangan pula ketua keluarga yang ketagihan media sosial, tak ada pengurusan masa yang baik. Ingat, kita menunjukkan contoh yang baik untuk anak-anak kita. Baik kita tunjukkan, maka baiklah anak-anak kita. Skop yang besar pula iaitu kepada umum, kita boleh mengaplikasikan kaedah ataupun cara epistemologi dengan membuat pengesahan akan sesuatu berita sebelum menyebarkan berita tersebut di media sosial. Pastikan kita dapatkan maklumat dari sumber yang boleh dipercayai seperti laman rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mengetahui update-update terkini tentang pesakit COVID-19. Netizen perlulah lebih sensitif terhadap maklumat yang ingin dikongsikan di media sosial. Dan kaedah terakhir iaitu dari perspektif pihak berkuasa seperti SKMM dengan menguatkuasakan undang-undang cyber dan memberikan pendedahan dalam etika penggunaan media sosial kerana bilangan pengguna media sosial semakin hari semakin meningkat dan dalam peningkatan bilangan pengguna tersebut, pengguna yang tidak beretika itu lebih tinggi daripada pengguna yang beretika. Secara logik akal fikiran manusia kita, setiap kebaikan yang kita nak lakukan mesti ada cabaran atau falasi yang setengah individu ni cuba untuk bangkitkan. Tak kira sama ada falasi itu falasi formal ataupun falasi tersebut falasi informal. Antara kekangan-kekangan yang dapat kita lihat ialah masa yang terhad di kalangan ibu bapa ini untuk memastikan anak-anak ini mengikut saranan penggunaan media sosial walaupun ibu bapa ini sendiri bekerja daripada rumah, di mana dari segi logik masa bersama anak itu lebih banyak berbanding ibu bapa yang perlu kerja dari pejabat. Atau kita boleh katakan sebagai sebenarnya benda ini cabaran itu datang daripada diri kita sendiri dalam mendisiplinkan diri kita untuk mengikut saranan masa yang telah disarankan dan akhirnya mengakibatkan diri kita sendiri terjerumus kepada ketagihan media sosial jika kita tidak dapat mengikut seperti saranan yang telah ditetapkan. Kekangan seterusnya ialah penggunaan media sosial ni kalau kita dapat uruskan dengan baik, dia akan mendorong kita kepada melakukan perbuatan salah laku kerana ramai di antara pengguna-pengguna media sosial ni tak tahu yang mereka ni sedang melakukan kesilapan. Bermula dengan hanya sekadar untuk suka-suka tapi akhirnya telah mengakibatkan terjadinya beberapa kesalahan yang melibatkan undang-undang. Di mana situasi ini dapat kita lihat falasi berlaku kerana melogikkan sesuatu kesilapan semasa membuat perkongsian dengan hanya berfikir untuk suka-suka sahaja. Ianya juga boleh menjejaskan kesihatan mental di mana memberikan tekanan kepada sesiapa sahaja yang menjadi mangsa penyebaran berita-berita palsu tersebut. Dan terakhir sekali, semestinya cabaran dalam penguatkuasaan undang-undang kerana jenayah di media sosial ini atau kita panggil sebagai jenayah cyber sebenarnya sangat tidak terkira orang lakukan tanpa batasan dan tanpa sepadan yang menyebabkan ketidakcukupan kuasa undang-undang ni bagi melakukan penyiasatan dan capaian kepada sistem komputer dan juga kekurangan pakar IT di kalangan pegawai-pegawai yang terlibat semasa penyiasatan seperti pihak polis. Definisi kebaikan, keburukan, kaedah dan cabaran dapat kita simpulkan bahawa kita banyak menghabiskan masa dengan media sosial pada musim COVID-19. Cara penggunaan bergantung pada individu itu sendiri. Aksiom membawa maksud nilai. Bagaimana cara kita menilai sesuatu itu dengan cara berfikir? Adakah selalu atau kerap menggunakan media sosial membawa kepada kebaikan?
Ataupun adakah selalu atau kerap menggunakan media sosial membawa kepada keburukan? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Surah Al-A'raf ayat 1 hingga 3.